Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikmal Ismail, AA 181829. Saya membentangkan tentang permulaan introduction tentang magnet pembersih. Okey. Background research, pada mulanya student menggunakan hampagas dan penyapu untuk pembersihan saki-baki besi yang dipanggil sebagai tatal. Tetapi peratus pembersihan tatal tidak sempurna 100%, iaitu tetap mempunyai saki-baki tatal di permukaan mesin, antaranya iaitu di celah-celah mesin, di bahagian sempit. Dan tatal yang berminyak juga tidak berjaya untuk vacuum menyedut kerana ia melekat pada mesin. Penyapu juga tidak boleh capai kepada tatal tersebut kerana ruang yang sempit. Oleh demikian, terciptanya idea projek ini kerana tatal besi ia dibuat dari besi. So projek ini dicadangkan dengan menggunakan sistem elektromagnet, iaitu magnet sementara. Dengan adanya magnet sementara ni, tatal ini berjaya untuk ditarik kerana tatal ini dibuat daripada besi, iaitu besi yang pure. Okey, itu saja introduction. Okey, seterusnya iaitu problem statement. Okey, problem statement ni kita orang ada bagi satu method, iaitu dipanggil OOQ. Apa itu OOQ? O adalah oil. Okey, oil ni minyak. Bermula pada minyak ni minyak ni terciptalah mesin bagi projek ini, iaitu magnet pembersih, kerana tatal yang berminyak ni dia melekat pada mesin. So waktu kerja pembersihan, tatal yang berminyak ni tidak berjaya untuk dibersihkan. So terciptalah mesin ini. Okey, yang kedua, old device. Device yang lama ni seperti vacuum, penyapu juga tidak berhasil untuk membersihkan 100% tatal besi kerana yang macam yang pertama tadi, oil, berminyak. Lagi satu, dia dalam keadaan sempit. Okey, yang ketiga, kuantiti. Kuantiti ni cara yang lama tidak berjaya membersih tatal tersebut dengan kuantiti yang banyak. Tapi dengan adanya mesin yang baru ini, iaitu mesin magnet pembersih, kerja pembersihan akan berjaya 100% kerana magnet ini ditugaskan untuk menarik tatal-tatal besi walaupun dalam keadaan berminyak, berat, besar, kerana ia magnet besi janji besi pure dia akan tarik. Okey, itu sajanya. Seterusnya dibacakan oleh kawan saya. Okay, seterusnya objektif untuk produk kami adalah untuk fabricate the machine. Memandangkan pada akhir-akhir ini kita dilanda COVID-19, so kami hanya just buat model and tunjuk macam mana dia punya model tu berjalan dan function je lah. Okay. Satu lagi kita orang akan, ni pun objektif kami adalah untuk attract the chip. Tapi memandangkan semuanya dilanda COVID-19, so kami just buat model and kami harap akan datang ada orang yang menyambung kami punya projek ini.
untuk memastikan projek ini menjadi. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada scope of study. Okay. Scope of study, kita orang meletakkan limit produk yang kita orang buat tu just untuk attract steel and iron, and selain daripada tu kita orang tak boleh attract macam plastik ke kayu, and kita orang kan limitnya adalah just oily chip also. Maksudnya selain daripada dry chip, kita orang akan tarik ataupun membersihkan chip yang ada diselaputi oleh minyak. Okay. Selain daripada itu, kami menggunakan konsep electromagnet system. Seperti kita orang menggunakan solenoid yang terdapat core and coil. Core dia kita orang menggunakan magnesium. Pada mulanya kami menggunakan kobalt, tetapi agak sukar untuk dicari. Seterusnya ialah kami menggunakan electromagnet system yang terdapat core and coil. Okay. Core dia kami jadikan magnesium sebagai core dia. Pada mulanya kami ingin menggunakan kobalt, tetapi akibat daripada sukar untuk mendapati kobalt serum itu, so kami menggunakannya kepada magnesium. Dan pula kami menggunakan coil copper. Pada mulanya kami menggunakan magnesium coil, tetapi terdapat pengubah suaian yang kami lakukan kerana akibat bajet dan semua, kami hanya memilih copper coil sebagai coil yang pada mulanya saya rasa benda tu macam sukar untuk dilakukan, tapi di balik kesukaran terdapat jalan yang kita orang dapat, dan kita orang dapat coil tu secara mudah. Sukar untuk dicari, tapi kami dapat secara mudah daripada sumbangan. Kami menggunakan coil yang kami dapati sesuai, iaitu copper coil. Copper coil selalu digunakan dalam transformer, dan dia memberi bukti ataupun approve lah pada copper coil ni untuk kita orang guna. Okay. Terusnya kita sambung kepada presenter seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Ismail, AA181829. Okay, dalam pertemuan ini saya membincangkan tentang literature review. Okay, dalam literature review ni dia ada method selection. Okay, method selection dia adalah ada 4, iaitu ferronickel, ferrite oxide, ferrocobalt, ferromanganese. Okay, untuk design of project, list of design. Okay, yang pertama, the size of cream magnet. Dia kecil kerana untuk menjimat ruang laboratory, iaitu menjimat ruang bengkel. Dengan adanya mesin ni yang kecil, kita boleh simpan dengan mudah, dan lagi satu, dia tidak makan ruang bengkel. Dia tidak makan ruang bengkel. Okey, okey. Dia mudah untuk dikendalikan, lebih-lebih lagi untuk para wanita. Okey, poin yang ketiga, dia jimat kos kerana barangan untuk membuat vacuum, barangan untuk membuat cream magnet ni barangan yang murah dan senang untuk dapati di kedai-kedai hardware. Okey, nombor 2, nozzle and base of cream magnet. Okey, nozzle dia ada kat depan mesin. Nozzle ni kegunaan dia untuk menarik tatal di ruang-ruang celah, di ruang-ruang sempit mesin. Contohnya dekat
drilling machine. Dia ada apit G. Tempat ruang landasan apit G tu dia ada lubang kecil, so tatal banyak masuk dalam tu. Lagi-lagi dia berminyak, so vacuum dia tak boleh menyedut tatal dalam tu. So kita orang gunakan nozzle untuk tarik tatal tersebut. Okey, untuk base dia pula, dia untuk kegunaan tarik chip pada permukaan yang besar, lapang, di lantai, di permukaan atas mesin. Lagi satu, tadi yang nozzle, dia bentuk flat dan panjang di hadapan. Okey, nombor 3, kekuatan elektromagnet. Okey, kekuatan elektromagnet ni dia cukup untuk menarik chip. Lagi satu, dia bergantung kepada jumlah solenoid dengan kekuatan elektrik dengan pelarasan resistor. Okey, nombor 4, total of steroids and position. Okey, dia total road ni ada 3. 2 di permukaan base, 1 di nozzle. 2 ni digunakan dekat base kerana base permukaan bawah sangat besar dan memerlukan 2 untuk mendapatkan magnet itu secara seluruh permukaan. Okey, nozzle memerlukan 1 kerana permukaan dia terlalu kecil di hadapan mesin tersebut. Okey, nombor 5, adjustable resistor. Okey, adjustable resistor ni dia ada 1 je. Okey, dia dekat belakang mesin. Lepas tu kegunaan dia, dia untuk menjimatkan elektrik, yang pertama. Yang kedua, untuk kegunaan menarik chip yang berat ataupun tatal yang berat ataupun tatal yang berminyak. So, dengan tatal yang berminyak tu kita boleh melaraskan resistor dengan mengurangkan resistor, dan volt akan kuat dan magnet juga akan kuat. Okey, untuk cara untuk menjimat dengan tatal yang kecil, kita boleh melaraskan resistor dengan lebih tinggi. Okey, untuk switch pula, nombor 6, switch. Switch ni digunakan bukan untuk tutup mesin saja. Ia juga menggunakan untuk sistem pembuangan tatal, iaitu elektromagnet. Jika elektrik tiada, so magnet pun dia akan hilang daripada permukaan itu dan tatal akan jatuh. Itulah sistem pembuangan mesin ini. Okey. Nombor 7, pemegang untuk mengendalikan mesin dengan lebih mudah untuk menggunakan mesin itu. Itu saja literature review. Okey, kembali kepada saya. Sekali lagi saya akan menerangkan tentang metodologi. Okey, metodologi ni kita orang mendapati dan melakukan penelitian untuk core solenoid ini. Terdapat 4, iaitu ferronikel, ferroalcite, ferrocobalt and ferromanganese. Okey, keempat-empat ni mempunyai kriteria masing-masing, iaitu ferronikel, dia terlalu mahal dan dia bagus. Okey, jadi ferroalcite keupayaan untuk menyaskan magnet ataupun dicaskan magnet adalah rendah, so kami tidak memilih ferroalcite. Okey, ferrocobalt pula kami ingin menggunakan ferrocobalt pada mulanya. Akan tetapi sukar untuk kami mendapati ferrocobalt itu, so kami menggunakan ferromanganese ataupun dipanggil ferromagnesium sebagai core kami. Okay. Sebabkan harga dia yang berpatutan dan senang untuk didapati, itu diperoleh. Okey, seterusnya kita kembali kepada framework. Okey, objektif bagaimana yang saya telah kata tadi adalah to fabricate the machine and to attach the chip. Produk adalah magnet cleaner. Maafkan saya. Produk adalah magnet cleaner. Input adalah industry user, maksudnya kepada
pengguna industri saja. Okay. Dan output ni adalah kemudahan untuk memberi kemudahan kepada pekerja untuk membersihkan cip-cip yang terdapat pada mesin. Dan to fabricate the machine, use in machining product. Maksudnya seterusnya, to fabricate the machine especially used in machining product. Maksudnya lebih efisien lah kita punya fabricate produk yang daripada mesin tu, kerana kita punya kawasan sekeliling kita tidak bersepah dan kemas. Okay. Seterusnya, project fabrication. Project fabrication ini kami menggunakan 3 metod, dan salah satunya adalah milling. Milling ni kami menggunakan milling untuk membuat dia punya body, untuk remove the material. Dan pada mulanya kami mencadang untuk membeli satu square besi, dan kami milling je dan menjadi sebuah macam kotak yang kami tunjuk pada drawing nanti. So drilling ni untuk kemasan lah, kemasan pada bahan, pada produk, body product. Okay. Dan drilling ni kami ingin buat lubang pada tengah-tengah, pada bahagian tengah, dan terdapat 2, dan pada drawing nanti akan diterangkan untuk buat lubang untuk memasukkan solenoid dan membuat sistem elektromagnet. Yang ketiga ni adalah wiring. Wiring ni, proses wiring ni untuk kami memastikan sistem elektromagnet tu berjalan dengan lancar. Maksudnya kita orang akan pasang switch, plug, dan switch tu kita orang masuk kepada power supply dulu untuk ditujukan kepada AC ke DC, converter dan adjustable resistor, dan barulah kami terus kepada coil and coil itu untuk kami untuk menjadikan sistem elektromagnet. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah mesin-mesin yang digunakan dan proses wiring, contoh gambaran. Okay, list of component and cost. Wire coil. Satu roll kita orang mendapati 25 gram, iaitu bersama dengan RM56. Okay. Seterusnya adalah wire coil. Wire coil ni kami menggunakan copper. Satu roll bersamaan dengan 25 gram, dan dia agak mahal, copper ni, bersamaan dengan RM56. Sebab dia susah untuk, and limited untuk diperoleh. Kami mendapati copper rod ni daripada supplier, dan secara tidak sengaja kami berjumpa dengan dia dan dia terus bagi copper cord tu. Okay, seterusnya kita orang menggunakan manganese rod. Manganese rod ni, bagaimana yang saya ceritakan, kami menukar bahan untuk core. Kami menggunakan manganese rod, bagaimana yang saya ceritakan atau diberitahu. Kita orang menukar core yang sedia ada dengan manganese rod ataupun benda ferromagnesium, dan terdapat kita orang menggunakan tiga unit yang berbentuk silinder. Dua yang berukuran 24 cm dan satu berukuran 15 cm, dan total semuanya adalah bersamaan dengan, kalau magnesium dia murah dan senang untuk didapati. Kami mendapat bawah harga lebih kurang RM15. Dan rubber holder satu, kami perlukan satu untuk pemegang dan 96 ringgit. Carbon steel sebagai body
1 unit 500 gram. Dan untuk body untuk milling tu semangan RM50. Bolt and nut, kita menggunakan bolt and nut, dan kita orang menggunakan kuantiti kecil ialah 6 unit saja, dan RMM RM30. Dan power supply 12 volt. Adjustable power supply kita menggunakan untuk converter AC to DC, dan harganya adalah RM29. Okay. Seterusnya ni adalah rod yang kami gunakan, iaitu ataupun bahan dan komponen yang kami gunakan. Okey, list of component, kami gunakan magnesium rod, plug, wire ataupun coil, adjustable resistor, power supply. Dan list of equipment, kita orang menggunakan method untuk pemasangan ialah screwdriver, dan proses pembuatan adalah drilling machine and milling machine. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan meneruskan part metodologi dalam part design. Okey, design yang pertama ni adalah design yang tidak lengkap kerana base permukaan base dia berbentuk cuboid dan tidak sesuai, dan boleh dipercantikkan lagi seperti design 2. Okey, untuk nozzle pula dia terlalu leper, yang menyebabkan ia tidak muat kerana ukurannya terlalu besar. Ia tidak muat untuk masuk ke celah mesin, lebih-lebih lagi mesin pada apik G yang laluan landasan kaki apik G itu yang mempunyai tatal yang berminyak yang tidak boleh, yang akan nozzle ini bersihkan. Tapi dalam design satu ni nozzle terlalu besar, so dia tidak muat. Lagi satu, ia juga menyukarkan untuk memasuki rod kerana tiada lubang dan ia perlu masuk di dalam mesin tersebut. So ia akan menggunakan masa yang banyak untuk kosongkan di dalam kubot tersebut. Okey, untuk nozzle juga solenoid juga perlu masuk ke dalam. Ia menggunakan masa yang banyak untuk drill di kawasan dalam, untuk milling di kawasan dalam nozzle tersebut. Okey, berbanding dengan design 2 yang design yang kami pilih, kerana kami telah mempercantikkan lagi dengan menggunakan mesin milling pada permukaan bawah mesin tersebut. Lepas tu nozzle juga kita orang telah memperkecilkan lagi untuk memuatkan lagi nozzle tersebut memasuki di celah apik G tersebut. Okey, drilling juga kita gunakan untuk membuat 2 lubang rod. Seperti sebelum ni, kita perlu membuat ruang kosong di dalam kubot tersebut. Tapi design 2 ni kita orang menggunakan drilling untuk membuat lubang untuk rod besi. Di nozzle juga kita menggunakan drilling untuk membuat lubang pada nozzle untuk memasuki rod solenoid. Dan second design ni adalah design yang kami pilih untuk dijadikan projek kami. Okey, untuk komponen pertama ni adalah komponen di mana rod besi dan solenoid pada permukaan nozzle. Ia lebih panjang daripada komponen 2, iaitu komponen pada base, dan ia juga lebih kecil daripada rod besi pada base kerana ia digunakan di nozzle. Part dia paling kecil, so solenoid untuk masuk ia perlu lebih kecil daripada nozzle. Okey, untuk komponen 2 yang saya cakapkan tadi, iaitu pada base. Pada base dia ada 2. Gambar ni menunjukkan satu saja kerana saiz dia yang sama. Dan saiz yang second part ni, iaitu pada permukaan base, dia mempunyai 2. Dia lebih besar daripada first component tadi sebab base dia lagi besar dan ia memerlukan 2 kerana base besar. So kita orang menggunakan 2 untuk menyeluruhkan magnet itu kepada base, dan permukaan itu boleh digunakan
seluruh permukaan itu dapat mengeluarkan magnet dan menarik tata tersebut. Okey, untuk komponen ketiga ni adalah komponen yang bipart yang telah dimasukkan menggunakan SolidWorks dengan yang telah dimasukkan daripada dua komponen tu, iaitu komponen pertama dimasukkan kepada yang depan nozzle, dan komponen yang dua tadi yang pada base tu dimasukkan melalui belakang yang besar. Komponen dua yang besar tu masuk melalui dua belakang, yang masuk pada lubang dua belakang yang telah di drill. Okey, untuk design, ini adalah design assembly, design yang telah dicantumkan semua part-part yang penting. Dan design assembly ni kita boleh lihat dalam projek sistem dalam projek ini, dan dari situ kita boleh nampak di mana tempat solenoid komponen 2 kita letak dan di mana komponen pertama kita orang letak. Okey, itu saja part design daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada panel FYP kami, panel presentation kami, iaitu Puan Norania dan Encik Syamsul. Saya Muhammad Hafizul Iskandar, AA 181218, dan kumpulan saya akan membentangkan chapter 4, iaitu Result and Discussion. Okey, kami ada 4 poin untuk result and discussion, iaitu saya akan terangkan yang pertama dulu, iaitu 4.1 Project Initial Expectation, jangkaan awal untuk projek kami. Jadi untuk jangkaan awal projek kami, kami seperti yang panel tahu, seperti yang Encik Dapan tahu, setiap projek perlu mempunyai jangkaan awal untuk menentukan bahawa projek itu berfungsi atau tidak berfungsi. Hal ini kerana jangkaan awal itu mempengaruhi bentuk projek dan fungsi projek. Ini supaya designer kami dapat memperbaiki bentuk projek dan memperbetulkan fungsinya. Okey, selepas tu projek ini jangkaan awal projek ini berdasarkan kepada objektif kami dan problem statement kami. Okey, untuk cleaning magnet kami, untuk magnet pembersih, dengan bantuan supervisor kami telah menyelesaikan masalah-masalah dan conclusionnya, solusinya semasa produk ini design, maksudnya semasa melakukan produk ini. Jadi pertama sekali, aspek yang pertama kami lihat daripada jangkaan awal projek kami ialah dari segi masa. Jadi kami menjangkakan projek kami ini akan mengurangkan masa untuk pekerja industri melakukan proses pembersihan. Dan dengan magnet pembersih, kami jangkakan membantu pekerja untuk melakukan pembersihan terhadap mesin-mesin industri. Selain itu, magnet pembersih ini lebih efektif. Kami jangkakan lebih efektif daripada mesin pegas dengan penyapu lah. Dan kami juga telah membuat perbandingan di antara magnet pembersih dan penyapu dan juga mesin pegas, dan kami dapati mesin pegas ini just membersihkan habuk-habuk saja, tetapi lain daripada magnet pembersih ini kami jangkakan, kami membuat supaya magnet pembersih ini dapat
dapat menarik tatal lah sisa-sisa yang kami sasarkan untuk mesin industri. Jadi mesin ini, produk ini lebih efektif daripada mesin yang pagas kerana dia boleh menarik sisa-sisa besi daripada dalam mesin industri. Jadi selesai untuk jangkaan awal projek. Untuk jangkaan awal untuk resultnya, untuk keputusannya, kami telah melakukan soalan sidik terhadap 20 orang untuk melakukan untuk menjawab soalan kami, dan kami mengambil pekerja yang mengendalikan mesin lah, supaya kami ingin melihat responden mereka terhadap produk kami dan produk-produk yang lama mereka gunakan. Jadi untuk soalan kami meletakkan bahawa mana peralatan yang lebih baik untuk digunakan untuk membersihkan membersihkan mesin, melakukan proses pembersihan terhadap mesin industri yang mereka gunakan dalam bengkel. Jadi mengikut table yang kami telah dapat daripada responden, iaitu 20 orang responden, 14 orang responden telah setuju memilih sebagai mesin yang pagas, dan 6 orang sebagai memilih penyapu. Jadi ini menunjukkan bahawa mesin yang pagas, mereka lebih suka menggunakan mesin yang pagas daripada penyapu, kerana mesin yang pagas lebih senang dikendalikan berbanding dengan penyapu. Okey. Ini menunjukkan 14 orang ini lebih suka kepada kerja-kerja yang meringankan mereka, manakala 6 yang responden menjawab penyapu ini, mereka sama ada gemar atau mereka masih dengan cara lama mereka, iaitu menggunakan penyapu berbanding dengan mesin yang pagas yang ada. Jadi itu untuk putusan awal. Jadi untuk jangkaan putusan projek kami analisis daripada kami membuat perbandingan dalam 3 barang, iaitu mesin pagas, penyapu dan juga magnet cleaner kami, magnet pembersih kami. Jadi kami telah melakukan analisis data dan melakukan sedikit ujian lah terhadap satu mesin industri yang kami gunakan dengan jumlah tatal yang sama, dan kami menggunakan 3 kaedah yang berbeza, iaitu magnet pembersih, mesin pagas dan penyapu. Jadi mengikut jadual ini, produk iaitu mesin pagas, penyapu dan magnet pembersih, kami melakukan 3 kali percubaan, 3 kali uji testing terhadap mesin industri dan mesin pagas. Purata kami mengambil purata sekali. Mesin pagas ialah 14.36 minit, mengambil masa 14.36 minit. Penyapu mengambil masa 16.32 minit, dan magnet pembersih mengambil masa 9.32 minit. Jadi menunjukkan magnet pembersih ini secara puratanya magnet pembersih ini lebih efektif untuk digunakan berbanding dengan mesin pagas dan penyapu. Hal ini kerana magnet pembersih ini kami berfungsi sebagai untuk menarik tatal dan sisa secara cepat, secara pantas, berbanding dengan mesin pagas dan penyapu yang mereka perlu sukar sedikit keadaan mereka untuk membersihkan tatal-tatal dan sisa-sisa pada mesin industri. Jadi dalam pengamatan kami mengambil kira magnet pembersih lebih efektif berbanding mesin pagas dan penyapu. Jadi ini graf kami. Kami buat perbandingan, iaitu
penyapu, mesin pagas dan juga magnet pembersih. Dan sebagai konklusi bagi result dan discussion kami dapati bahawa magnet pembersih ini lebih efektif digunakan berbanding dengan penyapu dan mesin hampa gas. Hal ini kerana melihatkan kepada fungsi-fungsi magnet pembersih, iaitu lebih senang untuk menarik tatal dan lebih senang untuk membersihkan sisa-sisa besi yang ada pada mesin, berbanding dengan penyapu dan mesin hampa gas yang menyukarkan keadaan pekerja untuk melakukan proses pembersihan terhadap mesin industri, kerana mereka perlu membuat lebih banyak prosedur, iaitu mesin hampa gas jika tatal itu tersekat pada mesin hampa gas, mereka perlu membersihkan mesin hampa gas tersebut dan melakukan pembersihan sekali lagi. Manakala penyapu pula perlu membuat sapuan secara bersih dan pastikan mesin tersebut bersih 100% sebelum meninggalkan mesin tersebut. Jadi objektif kami ialah melihat kepada magnet pembersih ini dapat mengurangkan purata masa berbanding dengan mesin hampa gas dan penyapu. Dan ini sedikit sebanyak membantu pekerja industri untuk melakukan proses pembersihan mereka. Jadi kami juga mengambil kira ciri-ciri ergonomi yang ada pada magnet pembersih, dan ini dapat membuat penambahbaikan kepada magnet pembersih kami. Jadi itu saja untuk jangkaan result, keputusan dan diskusi kami untuk chapter 4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang saya ucapkan kepada Puan Norania dan Encik Samsul selaku panel FYP kami, dan saya Muhammad Fizul Iskandar bin Zulkifli, AA 181218. Saya akan membentangkan pula untuk bab yang terakhir, iaitu konklusi kami dan recommendation kami. Jadi untuk conclusion kami, setelah kami membuat penelitian, kami membuat pengujian dan kami membuat testing kepada projek kami, projek kami telah menunjukkan objektif dapat dicapai, iaitu tatal dan sisa-sisa besi dapat ditarik kepada magnet pembersih, dan ini merupakan keputusan yang terbaik untuk projek kami, kerana kami mensasarkan supaya projek ini berfungsi untuk menarik setiap tatal yang ada pada mesin industri dan juga mengurangkan masa untuk mengendalikannya. Jadi kesemua bahan-bahan yang kami gunakan untuk mencipta mesin ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan fungsinya untuk menarik tatal dan membuat pembersihan kepada mesin industri. Jadi mesin ini boleh digunakan di ruang-ruang yang sempit dan dan juga untuk menarik tatal yang berminyak. Ini kerana kami melihat kepada fungsinya yang kami telah tambah baik pada bahan untuk membuat projek ini. Dan juga magnet yang kami gunakan adalah magnet yang sementara, iaitu magnet yang dapat menarik magnet yang lain, iaitu menarik tatal lah. Jadi cara projek kami berfungsi adalah deconverter daripada AC kepada DC, iaitu menggunakan wire lah. Jadi kegunaan solenoid juga kami gunakan juga untuk menarik sebanyak mana chip ataupun tatal untuk ditarik kepada solenoid, kepada magnet lah.
Jadi bentuk projek kami dia agak mudah dan mudah agak ringan dan mudah dikendalikan untuk semua peringkat umur, semua jantina, dan juga projek kami juga boleh menarik tatal-tatal yang mempunyai minyak berbanding dengan penyapu dan mesin hapa gas. Dan projek kami tidak menggunakan jumlah yang banyak dan tidak perlu untuk menggunakan kos yang terlalu tinggi untuk membaiki projek kami. Sekiranya projek ini magnet pembersih ini rosak, dia hanya memerlukan kos yang rendah saja. Selepas tu bentuknya sama seperti mesin hapa gas untuk kereta punya, tapi dengan fungsi yang berbeza lah. Kerana dia ada nozzle, ada handle dan juga menggunakan electricity dan sangat simple, sangat mudah bentuk kami. Dan perbandingannya, jika membandingkan dengan mesin hapa gas, projek kami menggunakan untuk menarik besi ataupun sisi besi, manakala mesin hapa gas umumnya digunakan untuk membersihkan habuk-habuk lah. Jadi untuk penambahbaikan, kami telah tambahkan tayar, roda pada projek kami untuk memudahkan pengguna dapat memudahkan pengguna untuk mengendalikan semasa membersihkan mesin-mesin industri. Hal ini kerana magnet pembersih ini menghalang magnet pembersih ini, magnet tu daripada menarik mesin industri yang pada asasnya dibuat daripada besi. Jadi roda ini sebagai penghalang lah kiranya. Jadi yang kedua, penambahbaikan yang kami akan buat ialah kami ingin cuba untuk wireless kan, ataupun tidak menggunakan wire lah, portable, supaya mesin ini projek ini lebih mudah dikendalikan, magnet pembersih ini mudah dikendalikan semasa pembersihan. Dan jika portable digunakan, kami tidak perlu menggunakan komponen converter kerana bateri yang digunakan untuk portable adalah DC. Jadi itu saja kesimpulan dan rekomendasi kami kepada projek kami pada kali ini. Terima kasih.